Pecahan termudah Okey, pecahan termudah ni dia lebih kurang dia adalah kesinambungan topik minggu lepas iaitu pecahan setara. Kita tengok dulu pecahan setara minggu lepas. Okey, pecahan setara minggu lepas, awak tengok sini. 2/4 sama dengan 48. Awak tengok sini, 48. Pecahan termudah ni, 48 ni kita nak nilai dia jadikan sama tapi nombor dia jadi kecil. Contohnya mula-mula 48. Kita nak tukar jadi nombor paling kecil. Macam mana nak kecilkan nombor? Macam biasa, kalau kita nak kecilkan nombor, kita darab, kita bagi. Mestilah kita bahagi. Kalau kita darab, dia jadi besar. Kita bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi kalau kita tengok. Sebab itu cikgu suruh sediakan sipir. Kalau mahir sipir tak payah. Kita tengok 4 sipir 2, sipir 4 dengan 8 ni ada dekat sipir 2. Jadi bahagi dengan 2. 4 bagi 2 dapat 2. 8 bagi 2 dapat 4. Yang ini 2/4 ni sebenarnya boleh memudahkan lagi atau boleh kecilkan lagi kita cakap. Boleh kecilkan lagi. Macam mana nak kecilkan dia? Kita bahagi dengan sipir 2 lagi. Bagi lagi dengan 2. Bagi lagi dengan 2. Bila bagian 2, dapatlah kat sini 1/2. Jadi dah tak boleh kecilkan dah. 1/2 ni tak boleh kecilkan dah. Inilah nama dia pecahan termudah. Maknanya kita kecilkan nombor dia sampai tak boleh bahagi dah. Itu nama dia pecahan termudah. Okey. Tengok contoh dekat buku teks awak. Okey. Kau setakat ni kalau faham, angkat tangan macam ni. Tunjuk gini. Okey, maknanya awak dengar lah tu. Okey, bagus. Okey. Seterusnya kita tengok buku teks awak. Sekarang buka buku teks awak. Buka buku teks awak. Buka muka surat 85. Okey. Pecahan termudah. Dekat buku teks awak, dia bagi contoh 2/4 sama nilai. Ni kata kunci dia, sama nilai dengan 1/2. Yang mana pecahan, yang manakah pecahan bentuk termudah? Macam aku cakap tadi, pecahan termudah tu kita tak boleh bahagi dah. Dia nombor dia paling kecil dah. Mula-mula 2/4. Mula-mula nombor tu 2/4. Setelah kecilkan kita bahagi dengan sipir 2. Awak tengok sini, sipir 2. Jadi bila bagi dengan sipir 2, jadilah dia 2 bahagi 2. Ingat, kalau bahagi 2/4 macam ni, pastikan awak bahagi bukan macam ni. Bukan macam tu bahagi dia. Bahagi dia, kita kena bahagi atas. Kita kena bahagi atas dan juga kita kena bahagi bawah. Nombor yang kita bahagi mestilah sama. Tak boleh atas ni kita bahagi 2, bawah bagi 4. Tak boleh. Kalau atas bagi 2, bawah pun bahagi 2. Ini adalah konsep asas pecahan. Macam cikgu ajar minggu lepas. Apa yang kita buat kat atas, kat bawah kita buat benda yang sama. Apa kita buat kat bawah, kat atas pun kita buat benda yang sama. Macam ni. Kita bahagi 2, jadi bawah pun bahagi 2. Apabila 2 bahagi 2, dapatlah 1. 4 bahagi 2, dapat 2. Nombor ni paling kecil dah ni. 1 dengan 2. Dah tak boleh dah apa-apa nombor bagian dia. Kecuali diri sendiri. Kalau bagi dengan 1 boleh lah. Tapi dapat balik diri sendiri. Okey. Jadi 1/2 ialah pecahan termudah. Pecahan termudah bagi 2/4. Nama lain pecahan termudah ialah pecahan terkecil. Sama je. Kecilkan pecahan, mudahkan pecahan sama je. Okey, tengok contoh yang kedua. 3/9 pula. Okey, 3/9. 3/9 boleh ke bagi yang sipir 2? Sebab itulah cikgu cakap. Awal-awal cikgu cakap, awak kena mahir sipir. Okey, sekejap cikgu dah ada orang baru masuk pula. Ni yang susah ni kalau baru masuk mengganggu ni. Kejap kita tunggu kawan awak ni ada baru masuk. Okey. Okey, tengok sini. Kita tengok nyatakan 3/9 dan bentuk macam mana 3/9 tadi. 3/9 tak boleh bagi dengan sipir 2. Kena bahagi dengan sipir 3. Bagi 3. 3 bahagi 3. 9 pun kena bahagi 3 sebab atas dengan bawah kena bahagi dengan nombor yang sama. 3 bagi 3 dapat 1. 9 bagi 3 dapat 3. Okey, kalau kita berdasarkan gambar pun boleh. Tapi leceh lah awak nak buat gambar. Kalau dia bagi gambar. Gambar 3/9 ni. Okey, ada 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berlorek ialah 3. 3 bahagian berlorek ni. 3 berlorek. Okey, lepas tu yang bawah ni,
Dia besar yang sama tapi dia tak bagi 9. Dia bahagi 3. Bahagi 3. Kalau kita tengok 3/9 ni sama besar dengan 1/3. Jadi nilai dia macam kita belajar minggu lepas setara. Tetapi ini adalah dalam bentuk termudah. 3/9 dalam bentuk pecahan termudah ialah 1/3. Okey. Yang penting dengan sini. Cikgu cakap banyak kali dah. Yang paling penting awak kena mahir CP. Contoh mudahkan 48. 48 ni, okey, kalau contoh dia bagi ni, dia terus bagi 4. Orang yang tak hafal CP pun boleh bagi dengan 2. Katakanlah dia cikgu saya nak bagi dengan 2, cikgu saya ingat ada ke CP 2 ada. Pun boleh bagi dengan 2. Tapi awak tengok apa je dia boleh bagi dengan 2. 4 bagi 2 dapat 2. 8 bagi 2 dapat 4. Jadi dapat 2/4. 2/4 ni awak boleh kecilkan lagi. 2/4. Boleh kecilkan lagi. Bagi lagi dengan CP 2. Bagi 2. Bahagi 2. Dapatlah jawapan akhir dia sama juga 1/2. 1/2 macam ni. Ini kalau kita mahir CP, kita betul bagi CP 4. Sebab tengok ni. Ni bagi dengan 2 sekali, bagi dengan 2. 2 dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4. Ini 2 kali bahagi. Yang ini 1 kali bahagi. Tapi sama je. Sebab itu cakap kemahiran CP awak sangat penting. Ni bagi dengan 4. Yang ini bahagi dengan 2. Bagi dengan 2, bagi dengan 2. 2 kali bagi 2. Sebab dia boleh bahagi lagi. Cikgu ulang balik jadi bagi dengan 2 tadi. Kenapa cikgu bagi 2 kali? Sebab dia boleh bahagi lagi. Bagi dengan 2. Bagi dengan 2. Tak ada. Bagi dengan 2. Sekejap. Okey. Bagi dengan 2 dapat 2/4. Ni kenapa cikgu kena bagi lagi? Sebab boleh kecilkan lagi. Yang ni kenapa bagi dengan 4 sekali je? Sebab dah tak boleh kecilkan dah. 1/2 ni tak boleh bahagi dah. Itu nama dia pecahan termudah. Okey, sekejap. Ada kawan lagi yang masuk ni. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Okey. Sebelum cikgu masuk contoh yang keempat ni. Okey, sebelum cikgu masuk contoh yang keempat, kita tengok juga. Okey. Ada masalah apa-apa tak? Contoh sebelum cikgu masuk contoh yang keempat. Setakat ni skrin semua okey? Kalau tak ada masalah ni cikgu tengok. Nanti kan cikgu cakap-cakap rupanya awak tak nampak skrin. Skrin nampak semua Nampak. Okey, bagus. Nampak. Okey, sekarang ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19 orang. Okeylah. 19 orang. Okey. Senang cerita macam ni. Pecahan termudah ni ialah kita dah tak boleh bahagi dah nombor dia. Nombor yang tu kita tak bagi. Ada juga, okey, nombor tu kita tak boleh bahagi dah. Okey. Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Kita tengok contoh yang keempat. Ada 10 gelong semua. Ada 4 gelong merah ni dan ada 6 gelong hijau. Apakah pecahan bentuk termudah bagi setiap warna bagi gelong ini? Mula-mula kita tengok gelong merah. Cari pecahan gelong merah. Macam pecahan ialah atas ni apa kita nak cari. Bawah ni ialah jumlah semua sekali. Ada 4 gelong merah. Ada 10 semua gelong. Hijau dan merah ada 10. Jadi kita bagikan 10 ni, 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ni adalah merah, 4 merah. Okey, yang selebihnya lagi ada 1, 2, 3, 6 ialah hijau lah. Okey, kita cek merah dulu. Merah 4/10. 4/10. Dalam kalau kita tengok gambar dia, yang bawah ni dia bagi daripada 10 bahagian tu dia bagi 5 pula. Jadi 10 bahagian. Kalau pecahan dia 4/10, daripada gambar ni kita nampak sama besar dengan 4/10 ialah 2/5. Ini mengikut gambar. Kalau mengikut pengiraan pula, 4/10. Nak bagi dengan CP apa? Boleh ke bagi CP 3? Tak boleh lah. CP 4 tak boleh. CP 2. Lagipun ini ialah nombor genap. Nombor genap tu gandaan 2. Bagi dengan CP 2. Sebab itu cikgu cakap, CP ni sangat penting. Awak tak apa CP, banyak benda awak tak boleh buat. 4 bagi 2 dapat 2. 10 bagi 2 dapat 5. Boleh bagi 2 lagi? Tak boleh lah. Inilah bentuk termudah dia. 2/5. Kalau dalam bentuk gambar macam ni. Nampak terus. 4/10 ada 4 bahagian. 4/10. Bawah ni 2/5. Sama. Besar dia sama. Maknanya nilai dia sama. Tapi ini bentuk kecil. Ini bentuk nombor besar. 4/10. Okey. Tengok yang hijau pula. Hijau ada 6. Hijau ada 6. Semua sekali ada 10. 6/10. Cikgu padam yang atas ni Okey, 6/10. 6/10
Ditanya kat situ, nak bagi dengan CP berapa? Ada orang cakap boleh bagi CP 6. CP 6 lah, sebab tu cikgu cakap. Kalau orang mahir CP 6, cuba baca CP 6. 6, lepas 6, 2 ber 12. Mana boleh bagi CP 10. Jadi kena bahagi lagi dengan CP. Ada orang cakap boleh bagi CP 3. 6 bahagi 3 memang boleh 2. Tapi 10 bahagi 3 tak boleh. Ada baki. Jadi yang boleh baki ialah CP 2. Okey. 6 bahagi 2. Kalau kita buat 6 bagi 2, cikgu cakap tadi cikgu buat cara congak je macam ni lah. Maksud cikgu 6 bagi 2. 6 bagi 2. Siapa tak faham? 2 bagi 2 dah 3, 6. Dapatlah 3. 10 bagi 2. Sama juga. Kalau 10. 10. 10, 2 dah 5, 10. Okey. Okey, jadi jawapan dia 3. 10 bagi 2 dapat 5. 3 per 5. Okey, bentuk yang mudah bagi nombor 10 ialah 3 per 5. Okey, cuba awak buat sendiri soalan bawah ni. Keluarkan kertas. Semua kertas ada? Okey. Sekejap Okey, ada. Semua keluarkan semua kertas. Keluarkan kertas. Sekarang cuba awak buat sendiri. Okey, cikgu nak awak kira sendiri. Okey, kita buat soalan bawah ni. Soalan bawah ni, berapakah bahagian yang boleh diwarnakan supaya bahagian itu sama besar seperti ni? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 1, 2, 3, 4, 6 per 9. Cuba mudahkan 6 per 9 ni. Okey, tengok 6 per 9. Apa je Pak? 6 per 9. Mudahkan dia dapat apa? Cuba kira. Keluarkan kertas tulis. Matematik ni 2 per 3. berapa? 2 per 3. Siapa? 2 per 3. 2 per 3 Akil yang jawab. Bagus Akil. Cikgu bagi awak reward nanti naik sekolah. Akil. Siapa lagi dapat? Yang lain dapat tak? Nur Kaisarah Hadira. Dapat Nur Kaisarah Nadira? Nur Kaisarah Nadira. Dapat tak? Tak. Tak dapat? Tak dapat dia. Dia kalau tak dapat tu sebab tak hafal CP. Kau tak hafal CP pun susah. Nurul Kaisarah dapat Nurul Kaisarah? Betul. Tak dapat dia tak apa CP. Tak hafal CP susah. Cikgu kan suruh sediakan CP. Ada CP sebelah? Cuba siapa yang dapat angkat tangan. Siapa yang dapat 2 per 3 angkat tangan. 2 per 3. 1. Tak ramai yang dapat ni 2 per 3. Damiah? Damiah dapat Damiah? Belum dapat lagi. Belum dapat lamanya. Habibi mana Habibi? Habibi dah bangun belum Habibi? Oh Habibi. Tadi dia sekolah. Habibi tak sekolah? Habibi dah pergi sekolah. Habibi mana Habibi? Habibi tak nampak muka lagi cikgu ni. Tak nampak lagi muka Habibi ni. Okey. Yang tak dapat tengok sini cikgu buatkan. Kita buat sama yang dapat bagus. Okey, tengok sini. Dia macam ni. 6 CP berapa? Boleh bagi 6 boleh bagi dengan 2. Tetapi 9 mana boleh bagi dengan 2 sebab 9 ni bukan CP 2. Jadi boleh bagi dengan 3. 6 bagi 3 dapat 3. 9 bagi 3 dapat 6 bagi 3 dapat 3 pula. 6 bagi 3 dapat 2. 2. 6 bagi 3 dapat 2. Yang hafal CP senang lah. Yang tak hafal CP berapa 6 bagi 3? Berapa? Kalau awak tak mahir CP, buat betul lazim macam ni. Buat betul lazim macam ni. 6 bahagi 3. 3 darab 2, 6. Untuk yang tak mahir CP. Yang mahir CP, senanglah congak. Sebab dia dah mahir. Okey. Lepas tu, okey. Tengok pula ni. Okey. 9 bagi 3 dapat 3. Jadi jawapan akhir dia ialah 2 per 3. 2 per 3. Okey. Cikgu ulang balik. Okey, pecahan termudah ni baru masuk Pecahan termudah ni ialah pecahan yang kita kena dalam masa lain ni kena kecilkan. Contohnya ialah kalau diberi 6 per 8. Macam mana nak kecilkan 6 per 8? Kita boleh bagi yang CP berapa yang boleh bagi dia dengan tepat. Jangan bagi ada baki. Kalau kita tengok paling mudah 6, 8 ni boleh bagi yang CP 2.
Okey. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. Adakah CP ni boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Okey, contohnya katakanlah pula kita contoh yang susah sikit. 6 6 pula, nombor lain 6 pula. Okey. Katakanlah 4/8. Okey. Kita boleh kecilkan dia dua cara. Pertama sekali kita boleh bagi dengan CP2. Yang paling mudah kita nampak CP2 lah, cikgu senang. Okey, CP2. 4 bagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4. Tapi ini bukan jawapan dia. Kenapa bukan jawapan dia? Sebab dia boleh bagi lagi. Boleh kecilkan lagi. Dengan CP2. Boleh. CP2 dapat 1, dapat ni 4 bagi 2 dapat 2. Okey, kalau orang yang pandai CP, 4/8 ni dia boleh bagi dengan CP apa? Sekali buat je. CP pandai CP 4. Siapa tu yang pandai tu? Okey, CP 4. Okey, CP 4. Jadi 4 bagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2. Jawapan dia tetap sama. Cuma yang ni bahagi 2 kali. Yang ni bahagi sekali. Okey, ini contoh mudah kalau kita bagikan CP2. Okey. Sekarang kita tengok kalau sekarang kita tengok kalau contoh bagi CP lain pula. Okey, cikgu contoh bagi CP katakan tadi contoh yang dia bagi tadi. 9/15. Ada ke CP 9? Cikgu nak bagi yang CP2. Janganlah semua kau bagi CP2. Tengoklah 9 tu nak bagi dengan apa. 9 kena bahagi dengan CP. Kalau kita tengok 9 ni gandaan 3. 15 ni pun gandaan 3. Bagi 3. Jadi 9 bahagi 3. Kalau kita buat bentuk lazim. 9 bahagi 3. 3 darab 3. 9. Okey. 3 darab 15 bagi 3 pula. 3 darab berapa 15? 3 darab 5. 3 per 5. Pandai tu. 3/5. Boleh? Ini je sebenarnya kita nak belajar hari ni. Pecahan, apa dia pecahan setara, apa dia pecahan setara ni. Okey. Apa dia pecahan termudah. Dia lebih kurang macam pecahan setara. Minggu lepas, cuma pecahan setara ni marilah nilai dia sama tapi dalam bentuk yang paling kecil sekali. Dalam bentuk yang paling kecil sekali. Dia pula bermasuk ni. Okey. Sekarang kita cuba buat latihan sama-sama. Okey. Sekarang awak tengok latihan. Okey, kita buat yang mudah. Buka muka surat 86 semua. 86. Dah. Okey, dah bagus. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan pertama jap. Soalan pertama 2/6. Permudahkan dia. Kita nak bagi CP apa agaknya? 1/3. Pandai. Siapa yang pandai tu? Saya. Siapa saya tu? Nazmi. Siapa? Nazmi. Nazmi. Okey, bagus. Nazmi. Ada ke Nazmi? Okey, tak apalah. Okey, yang kedua B. Berapa jawapan dia agaknya? 1/2. 1/2. 1/2. Bagi yang CP apa? CP apa? 4. Pandai, CP 4. Okey, cuba tengok yang C. Bagi yang apa yang C? 4/5. 4/5. Laju betul lah. Semakin laju. 4/5. Bagi CP apa? 2. 4/5. CP 2. Okey. Senang je latihan. Okey. Untuk latihan tambahan. Okey, buka buku ni. Bukunya ada? Ada, Cikgu. Okey. Buka muka surat. Buka muka surat. Mana tu kita ada tadi. Buka muka surat 21. 21. Ada 21? 21. Ada. Ada. Okey. Bukan 21 lah. Sorry, bukan 21. Muka surat 20 je, 20. 21 belum lagi. Muka surat 20. Muka surat 20. Tengok yang atas tu. Tulis pecahan dalam bentuk mudah. Senang kan? Senang? Okey, jadi 2 latihan je lah awak buat. Yang pertama buat kat buku teks tu, A, B, C. Buat kat buku teks A, B, C, soalan yang ni. Soalan muka surat
86 tu ABC. Lepas tu yang kedua buat dekat buku BDR ni, buat muka surat 20. Muka surat? Cikgu, Ya. dalam buku teks tu tadi ABC tu muka surat berapa? Buku teks. Mula-mula buku teks. Buku teks ABC. Nampak buku teks? Muka surat 86. Ada Damia? Ya, Okey, yang tu ABC tu. Senang tak? senang. Okey, lepas tu buat muka surat 20. Buku BDR ni muka surat 20. BDR pula. Buku PBD muka surat 20. Yang A je. Senang, 2 soalan je. Senang betul. Boleh? Yang penting dia kena awak faham konsep tu. Faham apa? Konsep. Ingat pecahan termudah ni ialah kita apa pecahan termudah? Kita apa? Kita kena kecilkan dia. Kita kena kecilkan, kena buat apa? Kena bahagi. Kalau bahagi kena apa? Atas dengan bawah kena nombor yang sama.